Alhamdulillah, saya baru diambil keterangan oleh PDRM daripada Bukit Aman berkenaan dengan satu laporan polis lah yang dibuat oleh anak Tan Sri daripada Pulau Pinang tu. Anak Tan Sri kan? No? Pak dia Tan Sri. Dia anak Tan Sri. Dan MP ke tu? MP mana dia tu ah? Bagan. Dia 2 kali lah report polis kat saya kata kes yang sama. Dulu pun saya diambil keterangan juga. Kes hampir sama, dokumen yang saya bekalkan pun hampir sama kepada pihak polis. Cuma yang latest ni saya bekalkan juga kepada pihak polis. Konsistensi saya dalam urusan pentadbiran negeri sebagai Menteri Besar, saya telah menghantar 3 surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bertemu bagi merundingkan beberapa perkara dengan Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan kerajaan negeri. Konsistensi saya ialah dalam hal merundingkan bayaran pajakan Pulau Pinang dalam para 4.2 surat tersebut. Saya nyatakan antara perkara yang nak dirundingkan 4.2 pajakan Pulau Pinang berdasarkan perjanjian 1868 dan berdasarkan Perlembagaan Malaysia 167/7 bayaran pajakan Pulau Pinang dibayar RM10,000 setahun. Bermula tahun 2018 dibayar RM10,010,000. Yang nak dirundingkan oleh kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan ialah kadar semasa bayaran pajakan. Konsisten dalam ketiga-tiga surat. Itu kerja saya sebagai Menteri Besar. Bersurat, proper, bersopan, beradab. Adapun pandangan ataupun jawapan Yang Amat Berhormat di Parlimen semalam bahawa Menteri Besar lain itu ada sopan, ada adab dalam hubungan negeri dan persekutuan. Saya tak tahu ukuran diambil dari mana, tapi sepanjang perhubungan G2G, hubungan saya sebagai Menteri Besar dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah proper, bersopan, beradab, bertata kelola. Ya, ada surat, ada permohonan, hadir mesyuarat. Itu fungsi Menteri Besar lah. Ada pun ceramah-ceramah, ucapan-ucapan dalam kempen pilihan raya. Itu sebagai pengarah pilihan raya. Saya tengok masa ceramah pilihan raya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sakan juga. Ada keluar macam-macam perkataan. Kan? Bodoh, bangang, apa lagi ya? Saya tak ambil itu ucapan Perdana Menteri. Itu ucapan Presiden Parti lah yang berkempen dalam pilihan raya. Dan tak ada orang saman pun. Jadi saya rasa kena ada beza. Sebab kita diletakkan pada batang tubuh yang sama, beberapa fungsi. Dan kita memakai beberapa topi dan beberapa pasang kasut. Masa pakai topi pengarah pilihan raya, ucapan kita ialah daripada parti yang bertembung, bersaing dalam sistem demokrasi. Maka ucapan kita akan menunjukkan kebaikan kita dan menunjukkan kelemahan lawan. Saya rasa semua parti di Malaysia membuat perkara yang sama. Sama saya pun, sebab saya juga diberi fungsi sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya. 3 lagi Menteri Besar Negeri yang disebut sebagai membandingkan kesopanan dan adab berkaitan dengan hubungan kerajaan negeri dan persekutuan. Mereka tak ada jawatan macam saya. Jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis sebagai Pesuruhjaya Negeri Perlis, Yang Amat Berhormat Negeri Kelantan Timbalan Mursyidul Am, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Naib Presiden. Saya Ketua Pengarah Pilihan Raya. Fungsi saya dengan mereka berbeza.
Jadi jika diambil ucapan dan tindakan-tindakan saya sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya yang bersaing dalam sistem demokrasi di medan politik, dibawa itu letak dalam kasut Menteri Besar, itu satu penilaian yang tidak tepat dan tidak adil untuk saya. Bagi kerja-kerja sebagai seorang Menteri Besar, saya telah memenuhi garis panduan seperti mana yang saya telah sumpahkan dalam sumpah perjawatan saya. Menimbang dengan seadil-adilnya perkara-perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya, memelihara kepentingan negeri ini, sumpah, untuk kepentingan negeri bagi pihak ke bawah duli Tuanku Sultan. Itu sumpah saya. Dan saya tak ada buat ucapan-ucapan yang di luar tata susila seorang pemimpin negeri apabila saya memakai kasut Menteri Besar, memakai topi Menteri Besar. Jadi bila diambil kerja saya yang lain letak dalam kasut Menteri Besar, tak adil lah. Dan diucapkan tu di Parlimen di mana saya tidak ada di situ untuk menjawab. Jadi saya dapat ruang ini untuk saya jelaskan supaya rakyat Malaysia memahami watak-watak yang ada di medsos, ada di mana-mana tu adalah watak berdasarkan fungsi saya dalam parti dan fungsi saya sebagai Menteri Besar. Hari ini saya bercakap dengan tuan-tuan ni sebagai Menteri Besar. Jadi suara saya pelan sikit. Saya banyak senyum, kan? Saya tak ada maki hamun ke ngutuk ke apa tak dah. Sebagai Menteri Besar lah kan. Cuma saya gurau-gurau tu biasalah. Takkan tak boleh melawak langsung. Kalau tidak, letik Menteri Besar daripada kalangan generasi robot. Tak ada melawak apa? Betul ya kan? No? Lama wartawan boleh no. Tak tahu nak tulis apa. Okey, saya telah beri kerjasama dalam siasatan polis. Disiasat di bawah seksyen berapa tadi dah. Saya tak ingat lah. Tapi berkaitan dengan satu PC yang saya buat selepas perjanjian sempadan darat dan maritim dengan negeri Perlis. Saya ada sebut tentang sempadan dengan Pulau Pinang. Saya dah beri keterangan tu saya bagi kat polis lah. Lain-lain pada tu saya tak ada apa kebimbangan kerana semua ucapan saya tu ada sandaran. Berdasarkan dokumen-dokumen yang saya pegang ni, saya tunjuk sudah lah kan. Boleh ambil gambar? Boleh ambil gambar, boleh. Kandungan tak boleh lah. You suka ambil gambar kan? Ambil gambar. Daripada watak tomboy sekarang sudah feminin. Tapi kerja masih juru gambar. Harap ada kemajuan. Yang marah tau, gurau je. Apa serius sangat ni? Surat kita tak betul state no. Saya bagi kat polis kan no. Surat kepada Perdana Menteri itu 3 kali tidak dilayan. Dia pun sebut di Parlimen pasal sebab dia tidak dilayan tu lah. Sebab tadi tu lah saya jelaskan panjang lebar. Saya harap dia mendengar penjelasan saya. Saya rasa ketika saya bertemu dengan beliau di Lima, di Majlis Hari Raya sebagai Menteri Besar, saya polite, moderate. Tak ada sikap-sikap yang digambarkan semalam tu lah. Lagipun watak asli kita macam tu. Orang Kedah, bahasa Kedah. Saya rasa dia faham tapi dia buat tak faham kerana dia bimbang dengan DAP. Saya rasa semua tindakan-tindakan dia pun kerana dia risaukan DAP. Kalau dia
membuat pertimbangan dengan adil, saksama seperti mana yang disumpahkan sewaktu mengangkat jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia akan layanlah surat saya tu dengan adil dan saksama. Saya bukan ada salah apa. Salah bersaing di arena politik dalam ceramah-ceramah tu boleh dijawab dalam ceramah balik. Ataupun dia suka ambil tindakan ambil gambar. Contoh surat saya hantar kepada Perdana Menteri. Mana? Amoy. Saya minat you lah. Amoy, angkat ni gambar. Sudah, saya nak tunjuk para 4.2. Konok kan? Panas sikit. Saya tak panas apa. Saya steady je. Ayo ambil gambar para 4.2. Hak saya cakap tadi sama. Sebiji-sebiji dalam surat. Sebab saya hafal surat ni. 3 kali tulis. Okey. Nampak ni Farid? Nampak? Ambil gambar. Bagi terang sikit. Ini tata kelola yang betul. Saya tak buat tata kelola. Saya tata kelola. Ini tata kelola. Hak mereka buat tu tata kelola. Ambil. Ya, ini surat yang ketiga. Dan saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun mengaku semalam dia terima surat. Tapi dia tak mau jumpa. Saya kata tak apalah. Itu pendirian, dan saya rasa pendirian itu tidak tepat dengan tata kelola sebagai seorang Perdana Menteri. Kerana dia mesti berlaku adil. Walaupun saya parti lain, dia parti lain, tapi bila jadi Perdana Menteri, dia tidak mewakili parti dia. Dia adalah Perdana Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya. He has to be fair. Yang kata kita aja, dia pun samalah. Dia tak bagi kita keluar daripada tata kelola, dia pun jangan keluar lah. Saya masih dengan penuh rasa hormat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berharap surat saya ni dilayan dengan adil. Ada orang duk kempen sekarang ni, kalih bagi sama, supaya negeri dengan pusat sama barulah berlaku keadilan. Saya rasa itu kempen yang songsang. Kempen yang songsang. Kerana hak rakyat untuk memilih dijamin oleh perlembagaan. Jadi rakyat dah pilih, kerajaan dah terbentuk, dia parti lain. Tapi bila datang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, dia mesti berlandaskan pada undang-undang. Undang-undang tidak pernah menyatakan hanya apabila parti di pusat dan negeri sama barulah proses keadilan boleh berlaku. Itu di luar batas undang-undang. Jadi tak payah dah kempen sampai tak peduli undang-undang. Dia kena adil kepada negeri Kedah, walaupun Kedah ditadbir oleh parti yang tak sama dengan parti dia. Dan kempen untuk kalih bagi sama barulah keadilan, layanan yang sama rata dapat diberikan itu bertentangan dengan undang-undang. Itu saja PC pada petang ini. Terima kasih. Kalau ada soalan. What's next? Bila dah ada kenyataan dari Perdana Menteri Parlimen sendiri semalam. So, apa mungkin tindakan susulan dari kerajaan negeri memandangkan ada projek-projek berkepentingan rakyat? So, ya, saya akan terus. Saya akan surat kalau dia ketiga tak selesai, hantar surat 4. Ya, saya akan maklum kepada TV3. Surat yang keempat tu bila? Bila saya hantar, saya maklum. Maksudnya akan pada terus, media prima. Akan terus mencuba untuk bertemu dengan PM. Ya, saya tak boleh patah hati. Saya tak boleh koyak. Sebagai Menteri Besar, saya mesti tabah untuk terus membawa negeri saya seperti yang diperuntukkan di bawah undang-undang lah. It is very unconstitutional to ignore our state. Kerana saya parti lain. Tak boleh. Datuk Seri, bila Datuk Seri memakai topi sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya dan berceramah Datuk Seri, Ya. tidakkah Datuk Seri merasakan Datuk Seri berlebih-lebihan apabila
bercakap tentang Tak ada, saya tak ada berlebih. Saya memang macam tu. Tak ada berlebih hamba, mungkin lebih berat badan sikit je lah. Saya memang watak macam tu. Sebab tu dia bagi saya pengarah pilihan raya. Kalau tidak tentu dia bagi saya Mursyidul Am. Kan? Betul tak Linda? Kalau saya itulah. Kalau saya seperti yang mereka hendaki, tentu saya jadi Mursyidul Am. Kan? Baik warak tunduk kan. Apa pun tak kata kau orang. Kalau Datuk Sri fokus tadi nak naikkan apa bayaran pejabat hidup semasa punya nilai. Ya, sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Fokus saya. Mereka dakwa saya melanggar perlembagaan. Takkan minta harga semasa dulu langgar perlembagaan. Mereka tuduh saya nak suruh pindah. Itu saya tak suruh. Saya tak kata. Mereka kata Sanusi desak perlembagaan dipindah. Saya tak pernah kata di mana-mana pun. Datuk Sri tak pernah cakap dengan Tak pernah. Saya kata atas dunia ni hak tak boleh pindah Quran dengan hadis ya. Saya tak suruh pindah perlembagaan pun. Jadi itu salah. Mereka kod. Jadi perbincangan di Parlimen semalam tu atas kod yang salah. Dan mereka semua merujuk pada kesalahan tu. Jadi semua cakap tu salah. Lain kali tanya, saya lalu hang kata apa? Jadi saya boleh habaq, saya kata ni. Tapi dia petik portal mana, Free Malaysia Today ke apa entah. Kata saya, urge untuk pindah perlembagaan supaya Pulau Pinang masuk balik kat Kedah. Saya tak pernah kata macam tu. Jadi semua rujuk situ. Gua Ing rujuk situ. Anak Tan Sri rujuk situ. Perdana Menteri rujuk situ. Siapa dia kan? Semua rujuk Free Malaysia Today. Padahal saya ada telefon. Nombor telefon saya pun mereka tahu. Tanyalah saya, hang kata apa? Mana boleh rujuk sumber macam tu? Kan? Sejak bila pula portal jadi sumber rujukan kerajaan? Kerajaan ada sos dia. Cara dia ambil sos dia. Asas-asas kerajaan mana boleh ambil di portal? Tanyalah saya. Saya boleh jawab apa telefon? WhatsApp jawab. Takkan jadi Menteri, Perdana Menteri rujuk portal. Jawab soalan yang saya tak salah Perdana Menteri lah. Yang salah tu soalan tu. Soalan tu bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, anak Tan Sri tu. Dia yang buat soalan tu. Soalan dia petik daripada portal. Yang mereka pilihan buat apa? Tu. Datuk Sri, nilai yang nak dipertimbangkan tu, ada nilai spesifik yang dah ditentukan tu sebenarnya? Saya pernah cakap dengan Sinar Harian dulu 100 juta. Sebenarnya kalau nak nilai semasa, kena lantik Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, pergi buat valuation, keluarkan satu nilai pajakan. Kalau pajak berapa? Itu nilai sebenar yang ni lah. Tapi saya 100 juta tu after discount. Dokumen-dokumen yang Datuk Sri kemukakan tadi apa dokumen tu? Dokumen pajakan lah. Bayaran-bayaran yang telah diterima berdasarkan pajakan tu lah. Agreement yang disign sebelum ni. Ya. Kalau saya nak cerita bab sentimentalnya Pulau Pinang kepada Kedah, khususnya kepada Kesultanan. Kesultanan Kedah ni lah satu-satunya kesultanan yang tidak pernah putus susu galurnya. 1000 tahun. Sultan Kedah, Dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ni Sultan ke-29. Peristiwa penjajahan Francis Drake dan penipuan British kepada Kesultanan Kedah tahun 1786, 1821, 1863, 1923 berlaku pada ketika pemerintahan Sultan Kedah ke-20, 21 dan 22. Tak jauh daripada kita. Kalau tengok apa yang British buat pada masa itu, sehingga mereka dapat ambil Pulau Pinang menjadi negeri selat. Saya rasa semua orang Kedah kalau baca cerita tu mereka akan menangis. Saya pun kalau baca balik, saya sebut kat tuan-tuan balik pun sebut juga sejarah derita yang terpaksa dilalui oleh rakyat Kedah dan Kesultanan Kedah akibat daripada Pulau Pinang. Daripada tahun 1786 sampai tahun 1821 apabila perang musuh bisik tercetus. Pada masa itu, para pengkaji sejarah menganggarkan penduduk negeri Kedah berjumlah 60,000 orang. Selepas perjanjian Pulau Pinang
Inggeris pun mengaku kata dia nak tolong kita, lindung kita pada serangan Siam apa semua ni. Padahal Inggeris tak tolong. Padahal dia tolong Siam pula, dia bagi senjata. Penduduk Kedah selepas perang musuh bisik tinggal 6,000. Hak lain tu dibunuh dengan kejam. Disembelih, dibelah perut, kanak-kanak dihampuk ke pokok, dihimpun dalam perahu, dihanyut dan dibakar. Kejam. Dia tulis butcher. Butcher ni macam sembelih lah. Berpuluh-puluh ribu rakyat Kedah. Jadi derita tu masih bernanah. Kalau disentuh masih berdarah. Tapi janganlah bermudah-mudahan sangat. Kedah pun ada sentimental dia dalam semua peristiwa sejarah tu. Takkan nak suruh kita lupa macam tu. Apa kekejaman, penipuan, penindasan, kezaliman hingga Sultan terpaksa tinggal di dalam perahu di Kuala Sungai Merbuk sampai tak boleh nak buat apa. Dia kata kalau nak suruh saya surrender tak, kalau nak penggal saya sila penggal. Tak boleh buat apa pada masa itu. Kekejaman dan kejahatan British. Ada Datuk Seri Anwar kata kalau kita ungkit ni semua, Siam akan ungkit juga perjanjian Siam ke atas Kedah, pemilikan Siam ke atas Kedah. Seluruh dokumen ahli sejarah dan penghakiman pada tahun 1906 dalam kes Tengku Saad yang menentang Siam dalam pendakwaan ke atas Tengku Saad kerana perangan Siam tu, dia dibicarakan 1906. Hakim pada masa tu mendapati Kedah ni sebenarnya negeri berdaulat. Dan tidak ada satu dokumen pun yang menyokong bahawa telah berlaku satu pemerintahan efektif Siam ke atas Kedah dari tahun 1821 sampailah sekarang. Tak pernah berlaku. Pada waktu dikatakan Kedah dijajah oleh Siam tu pun, semua pentadbiran dilaksanakan oleh Sultan Kedah. Even surat putus kecil, sekarang ni orang panggil geran tanah. Surat putus kecil pun ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan. Kalau you yang jajah, Siam yang jajah, surat putus kecil mesti Siam sign. Pasal dia jajah kita. Tak pernah berlaku. Jadi, dakwaan ada Ramasamy sebut. Ramasamy ni timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia kata Siam jajah Kedah. Patut Kedah, Siam ambil balik Kedah. Tak pernah berlaku. Dan tidak ada sandaran sama sekali terhadap dokumen ataupun apa-apa perjanjian mengatakan Siam secara efektif telah menjajah dan memerintah dan memiliki negeri Kedah. Semua ada. Jadi siapa yang duk sandak kata Siam bisa merintah Kedah, Siam itu semua angan-angan fata morgana. Pasal hakikat yang berlaku berdasarkan dokumen sejarah dan kes-kes mahkamah pada waktu itu menafikan bahawa Kedah pernah dijajah oleh Siam. Dia kata banyak ufti. Cerita ufti ni macam ni. Pada zaman kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya ni kerajaan Islam di Siam lah, di Thailand sekarang ni lah. Ayutthaya, kerajaan besar. Kerajaan Ayutthaya ni sistem pemerintahan bergilir-gilir antara negeri-negeri Islam. Pada masa itu dia bergilir menjadi sultan kerajaan Ayutthaya. Termasuk Kelantan, Terengganu apa semua ni menghantar bunga emas sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya pun bersahabat dengan kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni pernah melahirkan ulama-ulama besar. Antara ulama besar daripada kerajaan Champa yang mengislamkan Sriwijaya adalah Sunan Ampel. Dia dari Champa. Kuburnya, pusarannya ada di Surabaya. Linda kalau nak pergi, sila pergi Surabaya, tengok makam Sunan Ampel. Itu dari Champa. Tu zaman tu, Ayutthaya adalah Islam sebelum diserang dan dimusnahkan dalam peperangan. Orang Thai daripada atas, daripada Sungai Kuning, turun serang kerajaan Ayutthaya, memusnahkan kerajaan Islam Ayutthaya. Jadilah, dia bukan Thai yang kulit macam saya ni. Thai kulit putih macam dia ni. Tahu? Dia ada Thai ada dua kan? Dia pergi tengok. Macam Taksin, putih. Dia Cina. Cina Thai. Thai macam saya ni tak. Itu Cina. Yang serang Kedah tu pun Cina tu. Ni apa Thai kulit putih tu. Daripada Sungai Kuning. Baca dokumen sejarah. Jadi kalau pembayaran ufti bunga emas kepada Ayutthaya tu tanda persahabatan. Bila orang pada Sungai Kuning ni menguasai Thai
dan memusnahkan Ayutthaya. Dia paksa bayaran bunga emas, dipaksa. Tapi tidak pernah berlaku kerajaan yang efektif. Untuk kuliah sejarah berikutnya, panggil saya pitang lain pula. Last, apa ada persepsi mengatakan bila dibangkitkan benda ni, ada persepsi mengatakan tindakan ini dibuat kerana Kedah mahu mengambil semula Pulau Pinang. Jadi apa penjelasan Datuk Seri kata? Ambil semula ni apa yang telah kita hilang. Bagi saya kita tak pernah hilang. Pasal tu dia banyak pajakan. Dia pajak. Benda tu hak dia ke hak saya? Dia pajak pada saya. Contoh. Ni saya kata saya langgar perlembagaan pula. Ini cuma nak jawab soalan. Kalau dia bayar pajakan kepada saya, tanah tu, hak dia ke hak saya? Kalau hak dia bayar apa? Jadi saya kata saya tak pernah hilang. Buat apa ambil balik? Saya ulang masa tu. Kan? Takkan tu langgar perlembagaan. Kalau melanggar perlembagaan adalah atas provokasi para wartawan semua. Biar apa provok lagi. Tak timbul kan nak tuntut kembali Pulau Pinang, cuma nak nilai balik pajakan. Ya. Tuntut. Right. Kalau ni dengar Linda. Kalau daripada sekarang ini 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, bila anak-anak Kedah ni sudah cerdik, sudah pandai, sudah berani untuk bercakap tentang hak kita, dan ditemui dokumen-dokumen, sandaran-sandaran yang menyokong apa-apa tindakan, pada masa itu keputusan akan dibuat pada masa itu. Waktu saya ni, tuntutan saya ialah bayar harga semasa. Jadi jangan assume saya kena buat apa di masa depan. Janganlah assume masa tu. Kita cross jambatan tu bila sampai situ, kita akan cross. Nak cross ke tak cross, bila sampai di jambatan baru kita tentukan. Sekarang ni kita proses bayar harga semasa. Sebab realiti Yes. mainkan tu untuk Ya, itu tujuan politik DAP. Untuk menakut-nakutkan penyokong DAP bahawa kalau kamu tak sokong DAP, negeri ini akan diambil alih oleh Kedah. Itu naratif DAP. Itu politik DAP, politik perkauman sempit untuk menakutkan orang Cina khususnya. Saya kata ini DAP ni kena tolak bang lah. Tak aman Malaysia kalau DAP menang lagi. Orang Melayu pun takut kat DAP, tak tentu punca. Kan? No? Rugilah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. berapa lama tu sih bagi keterangan sejam. Hang lebih daripada polis lagi Linda. Semua orang nak tahu. Nak tahu lah betul. Tadi hang baru tunggu tadi hang tahu lah. Nak Saya mana dia duk cerita, saya mana tahu ambil tukar masa pula. Kira-kira. Hang tunggu tadi dah berapa lama? Kami tunggu lama. Dah lah. 5 soalan je pun. Dalam setengah jam. 5 soalan je. Panggil lagi banyak. Saya bukan orang jahat tanya banyak-banyak. Saya diketahui oleh orang ramai bahawa orang baik. Jadi tanya sikit cukup lah. Tak boleh pun tak. Tak masa record statement tu pasal yang nak pindah perlembagaan tu ada tak? Tak ada lah. Tak ada kan? Sebab saya tak cakap benda tu. Ya. Jadi dia tak tanya benda hak saya tak cakap. Hak mereka cakap di parlimen, tuduh saya macam-macam. Pergi tanya mereka. Mereka yang kata, bukan saya kata. Pergi tanya gua pasal apa hamba kata tu? Pasal apa dia tuduh saya kata? Saya tak kata benda hak dia kata, saya kata.